Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita masih lagi berada dalam bab 2 Matematik KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk asas nombor. Okay, dalam pembelajaran yang lepas kita dah tengok macam mana kita nak tengok satu-satu nombor dalam asas 2, 3 atau sampai asas 9 tu berapa nilai dia dalam asas 10. Okey, hari ini pula kita akan tengok standard pembelajaran 2.1.2 iaitu macam mana kita nak tukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Dari satu asas kepada asas yang lain. Maksudnya saya akan pecahkan bahagian tajuk ni kepada 4 bahagian. Macam mana kita nak tukar asas 10 kepada asas lain. Kemudian kita akan tengok daripada satu asas tertentu kepada asas 10 dan kemudian kita tukar kepada asas lain. Contohnya daripada asas 3 saya tukar pada asas 10, kemudian saya tukar kepada asas 7 pula. Kemudian bahagian ketiga, kita akan tengok macam mana kita nak tukar asas 2 kepada asas 8. Dan bahagian keempat, kita akan tengok macam mana kita nak tukar asas 8 kepada asas 2. Jadi, subtopik ni dia agak panjang sikit. Okay, jadi, dalam video ni saya hanya akan cover untuk bahagian 1. Okay, kita akan go through satu-satu. Tengok bahagian 1 macam mana kita nak tukar asas 10 kepada asas lain. Dalam contoh ni saya ambil asas 5. Jadi bila awak dah faham contoh ni, awak boleh tukar nombor asas 10 ni kepada asas apa-apa yang kita nak. Yang penting fahamkan konsep dia. Okey, jadi macam mana nak buat dia? Kita berpandukan kepada buku teks. Ada dua kaedah. Yang pertama kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat dan kaedah kedua menggunakan pembahagian berulang. Jadi tengok yang pertama. Yang pertama macam mana saya nak tukar 563 dalam asas 10 saya nak tukar kepada asas 5. Maksudnya 563 ni berapa nombor dia ni dalam asas 5. Okay, jadi bila kita ambil asas 5, kita akan pertimbangkan asas 5 kat sini. Okay, macam sebelum ni, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Letakkan nilai tempat dia. Okay, 5 kuasa 0 nilai dia ialah 1, 5 kuasa 1 nilai dia ialah 5, 5 kuasa 2 nilai dia ialah 25. 25. 5 kuasa 3 nilai dia ialah 125. 5 kuasa 4 nilainya ialah 625. Okey. Jadi sekarang kita tengok nombor kita 563. 563 dia kecil daripada 625. Jadi kita tak boleh guna dia kecil daripada 625. Jadi yang ini kalau kita bahagikan kita tak akan dapat nilai berapa? 563 bahagi 625 tak ada satu nilai. Depan dia mesti bila kita bahagikan, tekan kalkulator, 563 bahagi 625, kita berdapat nombor yang sama. Maksudnya depan dia ada kosong. Jadi kosong, tak ada, kita tak ada dapat nilai baki dia lah. Kita tak ada boleh bahagi, kita tak boleh bahagi. Jadi bila kita tak boleh bahagi, kita akan letak 563 ni kepada nombor sebelah dia. Jadi kolom yang ni kita kosongkan. Bahagi dengan nombor mana? Nombor atas yang ini. Bahagi dengan nombor yang ini. Jadi 1, 2, 5. Okey, tekan kalkulator. Pandai kan? Tekan kalkulator macam mana? 563 per 125. Gunakan kalkulator, guna pecahan. 563 pecahan A, B per C. Ini butang dia 125. Okey, jadi dalam kalkulator dia akan display 563 per 125. Okey. Dia akan display tanda ni. Tanda ni maksudnya tanda pecahan. 125. Okey, dia akan bagi 4
63 per 125. Ini maksudnya 4 dia sebagai satu nombor bercampur. 63 per 125. Okey. Okey, jadi apa yang kita ambil? Kita ambil sini 4 63 per 125. Okey, take note dekat sini. Perkara yang kita perlu beri perhatian. Pastikan sini 125 dan sini pun 125. Sama. Okey. Okey, kemudian apa lagi yang kita perlu tengok? 4. Nombor 4 ni bila kita bahagikan, 4 ni kita turunkan dekat sini. Tuliskan kat sini. Kemudian 63 tadi pindahkan ke sebelah. 63. Apa yang nak kena buat? Bahagi dengan yang ini pula. Oh, saya tukar colour biru. Okey. Bahagi dengan 63. Bahagi dengan 25. Okey, tekan kalkulator. Macam cara gunakan kaedah yang tadi. 63 per 25. Okey, kita akan dapat 2, 13 per 25. Okey, take note apa dia yang perlu di take note? Sini. Per 25 sama dengan per 25 sini. Betul kan? Okey, kalau betul, kita turunkan 2 sini. Jadi sini 2. Kemudian apa lagi? 13. 13 pindah ke sebelah. Jadi sini 13. Bahagi dengan berapa? Sini pula 5. Okey, tekan kalkulator. Gunakan cara yang sama. 13 per 5. Okey, dapat 2, 3 per 5. Okey, take note. Per 5, sini pun 5. Apa yang perlu kita turunkan? 2. Sini. Okey, turunkan 2. Kemudian, nombor 3 yang baki tadi, pindahkan ke sebelah. 3 bahagi dengan berapa? Sini 1 kan? Okey, bagi dengan 1. 3 bagi 1 ialah 3. Jadi, 3 ni nak buat apa? Turunkan ke bawah. 3. Okey, jadi jawapan kita apa dia? 563 asas 10. 563 asas 10 sama dengan 4, 2, 2, 3 asas 5. 4, 2, 2, 3. Oh, tak muat pula kotak ni. 4, 2, 2, 3. Asas 5. Baiklah, kita akan sambung kaedah yang kedua. Masih lagi nombor yang sama. Kita nak tukarkan 5, 6, 3. Asas 10 kita nak tukar kepada asas 5. Okey. Kaedah kedua ialah kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni maksudnya kita akan bahagi berulang-ulang kali dengan nombor apa yang kita nak bahagi, asas yang kita nakkan, iaitu asas 5. Okey. 5, 6, 3 bahagi dengan 5. Okey, apa yang kita nak buat? 5, 6, 3 tekan kalkulator. 5, 6, 3 per dengan 5. Okey, kita akan dapat bila kita bahagi ni, saya keluarkan yang ini. Kalau bahagi 5, 6, 3 bahagi 5, kita kalkulator akan keluarkan 112 3 per 5. Okey, jadi apa yang kita akan tuliskan? 112 ialah nombor yang kita bahagi. Baki dia 3, letakkan dekat tepi sini 3. Okey. Ulang balik, bahagi dengan 5. 112 bahagi 5, kita akan dapat ini 22. Macam mana saya nak tulis kat sini? 112. Oh, tak boleh, nanti dia kacau kawasan. Saya letak kat sini. 112 bahagi 5
tekan kalkulator, kita akan dapat 22, 2 per 5. Okey, pastikan bawah ni pun samalah macam tadi kan. Sini 5, sini pun kena 5. Okey, jadi kita dapat 22, 22 tulis kat sini. Baki dia yang atas ni, tulis kat tepi sini dulu. Okey, bahagi lagi dengan 5. Jadi 22 bahagi 5. Tekan kalkulator, 22 per dengan 5. Kita akan dapat 42 per 5. Okey, take note. 5 mesti sama dengan 5 sini. Kalau tak sama, ada cara dia macam mana kita nak buat. Okey, sekarang kita kena tulis apa? 4. Baki dia ialah 2. Okay, bahagi lagi dengan 5. 5 bahagi 4 dapat 1 per 4. 5 bagi 4 pula. 4 bahagi 5. Dapat 4 per 5. 4 per 5 maksudnya tak adalah, tak boleh. Kosong. Baki dia ialah 4. Jadi macam mana cara kita nak baca dia? Jawapan dia kita baca di bawah. 4, 2, 2, 3. Tu jawapan dia. 4, 2, 2, 3. Jadi 5, 6, 3 dalam asas 10. Tukar kepada asas 5 ialah 4, 2, 2, 3. Asas 5. Baiklah, kita sambung dengan kaedah kedua. Masih lagi nombor yang sama. Kalau kita nak 138 asas 10, kita nak tukar kepada asas 5. Kita akan guna kaedah kedua, iaitu kaedah pembahagian berulang. Jadi kita nak ulang bahagi secara berulang-ulang. Nombor 138 ni nak bahagi dengan berapa? Sebab kita nak tukar kepada asas 5, jadi kita bahagi dengan 5. Kalau kita nak tukar dia kepada asas 3, kita bahagi 3. Kalau nak tukar kepada asas 9, bagi 9. Jadi saya bahagi dengan 5. Jadi 138 tekan kalkulator per 5, kita akan dapat 27, 3 per 5. Jadi 27 tulis kat mana? 27 kat sini. Bawah dia per dengan 5, sama dengan 5 sini. Okay, jadi kita boleh terus ambil 3. Baki dia ialah 3. Okay, sekarang bahagi lagi dengan 5. 27 per 5. Tekan kalkulator. Berapa dapat? 27 per 5. 5, 2 per 5. Jadi sini 5, sini 5. Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Jadi 5 baki dia ialah 2. Okey, bahagi lagi dengan 5. 5 bahagi 5. 5 per 5. Dapat 1. 5 per 5 sama dengan 1. Jadi 1 dia punya pecahan tak ada kan? Kalau tak ada maksudnya 0 per 5 lah. Tak ada apa-apa. Jadi apa kita nak tulis? 1 sini ialah 0. Okey. 5. 1 bahagi 5. 0. Sini baki dia ialah 1. Okey. Jadi kita nak baca macam mana? Baca di bawah. Naik atas. 1023 asas 5. Jadi 138 asas 10 adalah sama dengan 1023 asas 5. Sama dengan yang atas kan? Tada! Baiklah, kita sambung lagi. Saya guna contoh yang sama, tapi sekarang kita akan tukar kepada asas 8. 563 asas 10 kita tukar kepada, kita nak tukar dia kepada asas 8. Jadi kalau kita nak tukar kepada asas 8, nilai tempat yang kita ambil adalah 8. Okey, jadi 8 mula dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. 8 kuasa
8 kuasa kosong ialah 1. 8 kuasa 1 ialah 8. 8 kuasa 2, 8 dapat 8, 64. 8 kuasa 3, 8 dapat 8, dapat 8, 5, 1, 2. Okey, 8 kuasa 4, 8 darab sebanyak 4 kali. Dapat 4, 0, 9, 6. Okey, jadi kita tengok kedudukan 5, 6, 3 ni terletak dekat mana? Kalau kita buat garis nombor, saya buat garis nombor kat sini. Sini 5, 1, 2. Sini 4, 0, 9, 6. Dia terletak dekat sini. Dia tak lebih 5, 6, 3. Jadi dia tak lebih daripada 4, 0, 9, 6. Dia lebih daripada 5, 1, 2. Jadi ruang ni kita tak payah gunalah. Kita akan guna dekat sini. 5, 6, 3 bahagi dengan 5, 1, 2. Okay, tekan kalkulator. Dapat berapa? 5, 6, 3 per 5, 1, 2. 1, 51 per 5, 1, 2. Okay. Take note sini. Sama. Kalau dah sama, apa yang kita nak buat? Turunkan 1 kat sini. Naikkan 51 kat sini. Saya guna warna hijau. Okay. 51 bahagi dengan berapa? Ni pula 64. 64. 51 per 64 dapat. Tak boleh lah sebab kecil kan. Jadi 51 per 64. Jadi kalau tak ada, tak boleh bahagi, depan dia maksudnya tak ada nilai apa-apa, maksudnya dia kosong. Kosong, kita tuliskan kosong. Sini. Jadi 51, kita pindahkan ke sebelah. 51 bahagi dengan berapa? Berapa? Okey, nombor ni ialah 8. Bahagi dengan 8. 51 bahagi 8. Tekan kalkulator dapat 6. 6, 3 per 8. Okey, take note sini. Pastikan sini 8. Sini pun sama 8. Okey, kalau dah betul, turunkan 6. Dapat sini 6. Apa nak buat dengan 3? 3 pindahkan ke sebelah. Jadi 3 bahagi 1 dapat 3. Jadi turunkan teruslah 3 ni. 3. Jadi apa kita dapat? 5, 6, 3. Asas 10 adalah sama dengan 1, 0, 6, 3 asas 8. Okay, itu kalau kita tukar asas 8. Kalau kita nak tukar kepada asas 7, kita mula nilai tempat dengan 7 kuasa kosong lah. 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1. Kalau nak tukar kepada asas 4, jadi 4 kuasa kosong, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Kalau nak tukar kepada asas 7, 7. 7 kuasa kosong, 7 kuasa 1. Okey. Jadi saya tinggalkan kaedah kedua ni untuk awak buat. Dapat tak jawapan dia? 1063. Baiklah, kita sambung pada contoh yang seterusnya. Kita nak tukar 138 asas 10 kepada asas 8. Okey. Jadi untuk contoh ni, saya tinggalkan contoh yang pertama ni untuk awak buat. Okey, ini belajar. Kenapa pula ni? Okey. Yang ini untuk belajar cuba. Bukan cuba. Belajar buat. Okey. Okey. Tu saya tinggalkan untuk awak buat. Saya akan buat guna kaedah 2. Okey, soalan kita salin balik. 1,
38 asas 10. Nak tukar kepada asas 8. Okey. Saya guna kaedah 2. Sini cikgu buat. Cikgu bincang. Okey. Jadi, kalau kita ada 138, nak tukar kepada asas 8, gunakan pembahagian berulang, bahagi dengan 8. Cara dia senang je. 138, kita akan bahagi dengan 8. Kalau saya nak tukar kepada asas, sini. Katalah saya nak tukar kepada asas, berapa 6. Kalau saya nak tukar kepada asas 6, sini saya akan bahagi dengan 6. Masya Allah. Sini saya kena bahagi dengan 6. Kalau kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas, katalah berapa? Bagi saya contoh. 9. 9. Kalau 9, sini 9. Kalau saya nak tukar asas 3. Okey, kalau sini 3. Jadi sini saya bagi dengan 3. Tu je. Keyword dia tu je. Okey, balik pada soalan kita. Kita nak tukar dia kepada asas 8. Jadi, saya bahagi sini dengan 8. 138 dengan 8 dapat, tekan kalkulator, 138 per 8 dapat 17 1/4. Okey. Bila dapat 1/4, yang ini. Ni, tak sama kan? Jadi macam mana kita nak samakan? Kita kena jadikan dia 8. Sini, kena tukar dia supaya jadi 8. 17 masih balik. 17 ni kita boleh guna pakai lagi. 17 tu tak ada masalah. Sini, cuma baki dia mesti per 8. Jadi, macam mana nak dapat per 8? 4 darab dengan 2. Kalau bawah dapat 2, atas pun dapat 2. Jadi 1 dapat 2, 2. 1/4, baki dia 1 daripada 4 adalah sama dengan 2/8. Jadi kita ambil 2. Kita ambil yang ni. Sebab bawah dia per 8. Sebab kita nak per 8 yang ni. Okey. Okey, 17 bahagi 8. 17 per 8. Dapat berapa? Saya bertukar kalkulator. 17 per 8 dapat 21/8. Okey, sekarang ni per 8, ni pun per 8. Okey, tak ada masalah. Kalau per 8 per 8, jadi 2 saya tulis kat sini, 1 saya tulis sebelah. Okey, bagi lagi dengan 8. 2 bahagi 8, 2 per 8 dapat 2 per 8 dapat 1/4. Dah dia dah tukarkan kepada 4. Kita tak nak 1/4, kita nak 8 kan. Jadi kalau kita nak 8, kita guna pakai yang ni lah. Maksudnya 2 ni tak boleh bagi dengan 8. Dapat 0, bagi dia ialah 2. 2 bagi 8 ialah 0. Baki dia ialah 2. Okey, jadi jawapan kita baca dari bawah. 2, 1, 2. Sini. Jadi jawapan kita apa dia? 2, 1, 2 asas 8. Okey. Buat yang pertama. Buat yang pertama. Dapat tak? 2, 1, 2 asas 8.